أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kembali kita bertemu untuk kita meneruskan kuliah kita dalam rangka untuk mengakrabkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil faedah, iaitu mempelajari sebuah kitab yang diberi tajuk Tahzibus Sirah An-Nabawiyah min Kitabi Tahzibil Asma'i wal Lughat, ta'lif al-Imam Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, iaitu karangan al-Imam An-Nawawi rahimallah, seorang ulama besar yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah. Yang mana kitab ini diberikan khidmat dari sisi tahqiq dan ta'liq oleh Khalid bin Abdul Rahman bin Hamd Asy-Syai' hafizahullahu ta'ala. Sebuah kitab ringkas yang menjelaskan beberapa sisi penting tentang Nabi SAW agar kita mengetahui, mempelajari dan meneladani Nabi SAW, dan membuka pintu seterusnya untuk kita mempelajari lebih dalam dan terperinci tentang keseluruhan hal ehwal berkaitan dengan pribadi Nabi SAW, dan akan kita ketemui dalam kitab-kitab iaitu yang membicarakan khusus tentang perjalanan hidup Nabi SAW, iaitu Sirah Nabawi, Sirah Nabi SAW. Baik, pada pagi ini kita akan melanjutkan penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu pada fasal, iaitu faslun fi mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu fasal yang datang pada menyatakan tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, iaitu pada pasal yang menyatakan tentang mukjizat Rasulullah SAW, muka surat 72 untuk kitab terjemahannya. Baik, ini adalah perbahasan khusus, salah satu ciri khusus dan keistimewaan yang seluruh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah utuskan buat umat masing-masing, Allah sertai bersama mereka, iaitu mukjizat. Khususnya Nabi SAW, yang Rasul untuk umat akhir zaman, yang Rasul panutan, Rasul teladan, Rasul kita bagi umat Islam di setiap tempat di sepanjang zaman sampai hari kiamat. Perbahasan mukjizat ini adalah satu perbahasan yang
yang luas. Dan mukjizat adalah merupakan ciri khas yang dikurniakan oleh Allah kepada rasul-rasul yang diutuskannya kepada umat manusia. Dan apabila berbicara tentang mukjizat ini, akan juga berbicara tentang hal-hal yang ada kaitan ataupun ada persamaan dan perbezaan dengannya. Dan mukjizat ini sebagaimana yang kita ketahui, ia merupakan satu perkara yang Allah berikan kepada Rasul. Dan Nabi SAW adalah Rasul yang paling banyak sekali Allah kurniakan mukjizat. Tak terhitung banyaknya. Ya, sehingga di sini nanti Imam Nawawi rahimahullah menyebut mencapai ribuan. Dan ada ulama mengatakan seluruh mukjizat-mukjizat yang dikurniakan kepada Rasul-Rasul yang terdahulu alaihissalatu wassalam juga dimiliki dan terhimpun pada Nabi SAW di samping mukjizat-mukjizat yang baru. Jadi mukjizat ini adalah, ia secara bahasanya adalah diambil daripada perkataan al-i'jaz, iaitu yang melemahkan, yang melemahkan ataupun melemahkan. Adapun mukjizat dari sisi definisi ataupun istilah ataupun terminologi, ia merupakan satu perkara yang luar biasa. Ya, luar biasa, atau bahasa kita disebut mencari adat, yang ditampakkan oleh Allah Ta'ala, yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada sesiapa sahaja yang mengaku menjadi Nabi. Mengaku. Tentu Rasul-Rasul itu mereka akan buat pengisytiharan bahawa mereka itu adalah Nabi atau Rasul. Dan datang dalam dua bentuk. Satu, Rasul yang memang benar-benar Rasul. Yang kedua adalah Rasul palsu. Dan salah satu ciri untuk mengenali dan memastikan serta membenarkan bahawa mereka memang adalah Rasul yang benar, ditinjau dari sisi mukjizat. Adapun Rasul palsu, mereka boleh ditinjau dari sisi mukjizat ini. Adakah mereka memilikinya atau tidak. Jadi mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul pilihannya, yang kemudian ditampakkan mukjizat-mukjizat ini dalam berbagai bentuk, yang tujuannya tak lain dan tak bukan adalah sebagai sebagai apa? Bukti tentang kerasulannya, dan juga sebagai sarana untuk melemahkan dan mengalahkan tentangan-tentangan daripada musuh-musuh para rasul itu yang mengingkari mereka itu. Lalu di antara bentuk untuk menguatkan kerasulan dan membenarkan yang tak terbantahkan, maka Allah berikan mereka mukjizat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, Rasul-Rasul sebelum kedatangan Nabi SAW, Allah beri mereka pelbagai mukjizat. Ada yang mukjizatnya banyak, ada yang sedikit. Contoh Nabi Musa AS sangat terkenal. Kalau kita tanya sesiapa pun, apakah mukjizat yang Allah kurniakan pada Nabi Musa AS, iaitu tongkatnya yang bertukar menjadi ular. Ya. Jadi Allah datangkan mukjizat lain, seperti angin taufan, air, ya, bertukar menjadi darah, belalang, kutu, taufan dan berbagai lagi. Begitulah Rasul-Rasul. Contoh Nabi Isa AS, mukjizatnya adalah iaitu boleh berbicara, sejak daripada buayat, dilahirkan boleh berbicara. Itu adalah mukjizat. Boleh menyembuhkan orang yang buta, orang yang terkena penyakit kusta dan pelbagai lagi. Baik, itu adalah mukjizat. Dan mukjizat ciri khasnya adalah kurniaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada Rasul atau Nabi pilihannya. Dan ia tidak boleh dipelajari. Tak boleh dipelajari. Itu adalah berkaitan dengan mukjizat. Yang mengiringinya, yang seumpama, yang mirip kepadanya adalah iaitu karamah, kemuliaan. Karamah ini datang daripada siapa? Dikurniakan oleh Allah pada siapa? Iaitu daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman dan bertakwa. Mereka adalah orang yang istiqamah, yang disebut sebagai para wali Allah. Wali Allah ni apa definisi dia? Beriman, beramal soleh, dan mereka istiqamah di atasnya. Jadi semua orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah wali Allah. Cumanya yang membezakan mereka itu dari sisi ketinggian darjat mereka di sisi Allah.
makin tinggi ketakwaan dan amal soleh mereka, makin istiqamah mereka pada Allah, maka makin tinggilah kewalian mereka di sisi Allah Ta'ala. Jadi ini definisi Al-Quranul Karim. Ya, itulah definisi yang benar, yang tepat. Jadi semua kita ini adalah para wali Allah. Cuma bezanya dari sisi kedekatan atau kejauhan dengan Allah Ta'ala. Dan karamah ini juga Allah kurniakan bukan perkara yang boleh diulang-ulang. Dia berlaku dengan keizinan daripada Allah. Ya. Yang ketiga, iaitu dipanggil ma'unah, iaitu untuk orang-orang awam. Di mana Allah kurniakan pada mereka dalam keadaan-keadaan tertentu. Allah bagi, ya, secara mereka tidak sedar atau mereka memohon pada Allah. Itu adalah bagaimana Allah membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Contoh ketika mana mereka menghadapi kesulitan, kepayahan, dikepung oleh musuh dan sebagainya, ya, tak semena-mena Allah berikan mereka jalan keluar dan selamat daripada kepungan musuh, yang mana mereka hampir ditangkap atau dibunuh umpamanya. Atau ada orang yang terlibat di dalam kemalangan sehingga keretanya remuk keseluruhannya. Tiba-tiba dia keluar daripada kenderaan itu dalam keadaan yang sehat, sempurna, tak ada tercala, terluka, patah dan seumpamanya. Itu contoh. Ini Allah berikan kepada orang-orang, ya, yang Allah kehendaki tanpa usaha mereka. Mereka tak ikut campur tangan di situ. Ini tiga bentuk yang mana bentuknya adalah bantuan daripada Allah secara positif. Mukjizat, karamah, ma'unah. Dan semuanya ini adalah perkara ciri khas sama, iaitu mencari adat, akal takjub tentang perkara tersebut. Dua lagi adalah iaitu sihir. Sihir ini adalah juga perkara yang mencari adat, ya, tetapi sihir ini adalah sesuatu yang boleh dipelajari. Ya, sihir adalah sesuatu yang boleh dipelajari dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi sihir ini ada gurunya, ada silibus ilmu yang dipelajarinya, ada muridnya, ada aturannya. Jadi sihir dia tak diwarisi, dia kena belajar. Dan tentunya ada perjanjian yang diikat, iaitu memenuhi kehendak pengajarnya. Ada ikatan perjanjian dengan syaitan, dengan jin dan seumpamanya. Dan yang kelima, iaitu dipanggil istidraj. Dia timbul dari orang yang fasik. Istidraj ini timbul daripada orang yang fasik atau orang-orang yang, ya, bermaksiat kepada Allah. Contoh dia ahli maksiat, tapi Allah kurnia dia kenikmatan, kehidupan, keistimewaan pelbagai, tapi dia adalah ahli maksiat. Itu adalah istidraj. Allah uji mereka itu dengan nikmat yang melimpah ruah. Sepanjang usia tak pernah sakit, panjang umur, tapi berada dalam kemaksiatan. Itu adalah istidraj. Ada lagi satu dipanggil, ya, ihanah. Jadi ada 6. Iaitu ihanah ini adalah muncul daripada orang-orang yang mengaku menjadi nabi, menjadi rasul, ya, pendusta-pendusta ni. Seperti mana yang berlaku pada Musailamah, yang memiliki keistimewaan. Tapi keistimewaannya itu adalah bertolak belakang. Contoh, dia kata dia ada mukjizat nak lawan Nabi SAW. Dia boleh menyembuhkan mata yang sakit menjadi elok semula. Lalu dia meludahi mata orang tersebut, ya, mata orang yang buta sebelah agar sembuh. Tetapi apa yang berlaku? Mata yang sihat jadi buta, bertambah buta pula. Itu dipanggil ihanah, dakwaan saja, ya. Yang berlaku sebaliknya. Baik, ini adalah perkara-perkara yang duduk dalam satu kategori perbahasan tentang sesuatu yang mencari adat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mencengangkan akal tidak berfungsi untuk menjelaskannya, kerana ia adalah datang daripada Allah. Ya, contoh orang kebal itu, kebal, ya, tak load peluru, tak load pedang dan sebagainya. Itu apa dia?
Itu sama ada sihir ataupun istidraj. Ya, sihir. Namun kebal macam mana pun sampai satu saat dia pasti akan mati. Kebalnya itu akan hilang, sirna. Kalau tidak, sulit dia nak mati. Ya, kerana akan dibuka. Rahsianya, perjanjiannya telah sampai untuk dia mati. Sebab manusia tak ada satu pun yang kekal selama-lamanya. Baik, itu sebagai mukadimah terhadap mukjizat. Jadi mukjizat ini kesimpulannya adalah sesuatu kurniaan Allah Ta'ala kepada Rasul pilihan ataupun para Anbiya alaihissalatu wassalam. Jadi dia datang daripada kurniaan Allah. Dia tidak berdiri sendiri. Bukan diri dia tu boleh berbuat. Sebagaimana sihir. Ya. Baik. Jadi berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam perbahasan ini, Rasulullah SAW memiliki mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang nyata yang mencapai ribuan. Dan hal itu cukup masyhur. Jadi Nabi SAW ini menurut para ulama, berdasarkan apa yang mereka kaji pada hadis, Quran, ya, dan sirah perjalanan hidup Nabi SAW, ya, jika disedaraikan, dan memang ada ulama yang berusaha untuk menghimpun, ya, menghimpun apa saja mukjizat Nabi SAW sehingga mencapai ribuan. Ada yang berkata ada 1000, ada yang berkata 2000, ya. Itu bergantung daripada perspektif bagaimana mereka menyenaraikan dan mereka mendefinisikan, mengaitkan dengan mukjizat. Tak terhitung banyaknya, ya, sehingga ditulis kitab-kitab. Contoh pada catatan kaki ini disebut, ya, terdapat sejumlah kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu dan terkemudian. Di antaranya apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam bukunya Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Ya, demikian juga oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab tarikhnya, ya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Tarikhul Islam, dan Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Semua kitab-kitab ini available, ya, dalam di pasaran. Semua ada. Dalam website pun ada. Masuk je dalam Maktabah Syamilah, jumpa kitab-kitab, boleh baca di situ. Ada baiknya membaca buku Mu'jizatul Mustafa alaihi salatu wassalam, karya Ustaz Khairuddin Wanili. Ini ulama di zaman kita. Jadi di situ para ulama menyedaraikan. Banyak lagi buku-buku lain, ya. Maknanya perbahasan khusus tentang mukjizat Nabi SAW ni dalam kitab yang tebal berjilid, ya, jika disyarahkan dan dihuraikan. Jadi istimewanya Nabi SAW banyak, ya. Semisal mukjizat Nabi SAW di antara yang mencengangkan adalah iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj, ya. Mencengangkan sekali, tak dapat nak diakalkan, melepasi 7 lapisan langit. Kalau perjalanan daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa boleh diakalkan lagi, sebab boleh ditangkap dengan panca indera, boleh dirasai, boleh dibuktikan, proven, boleh di-clarify. Tapi kalau melepasi langit, siapa yang boleh clarify? Tak ada satu manusia yang pernah melepasi 7 lapisan langit, apatah lagi bertemu langsung dengan Allah Ta'ala menerima ibadah solat. Apatah lagi peristiwa-peristiwa aneh bertemu dengan Rasul di setiap langit. Bayang. Dan perjalanannya, ya, singkat sekali. Padahal perjalanan, ya, daripada bumi saja ke langit yang pertama itu memakan masa 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Langit ke langit 500 tahun perjalanan. Luasnya langit, ketebalan langit itu 500 lagi tahun perjalanan. Bayang, ya. Yang diukur perjalanan itu 500 tahun, para ulama menyebutkan, iaitu, ya, kelajuannya, reference dia adalah perjalanan seekor unta. Kalau kuda lebih cepat lah. Bayang, ya. Jadi ini sesuatu yang memang mencengangkan, ya. Itu di zaman itu diceritakan kisah itu. Bayang, ketika tidak adanya teknologi apa pun, tapi para sahabat, ya, mengimaninya dan mengakuinya. Kenapa? Kerana yang menyampaikan adalah orang yang as-sadiqul masduq, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antaranya Al-Quran. Inilah ranking nombor 1. Mukjizat yang nyata dan bukti yang mencengangkan, yang tidak diliputi kebatilan dari depan dan dari belakangnya.
diturunkan daripada yang maha bijaksana lagi maha terpuji, yang melemahkan para ahli balaghah di zaman yang paling fasih, dan menentang mereka untuk mendatangkan satu surah saja yang semisal dengannya, walaupun mereka meminta bantuan kepada semua makhluk. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan mendapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka membantu sebahagian yang lain. Surah Al-Isra ayat 88. Al-Quran menentang mereka sekalipun banyak jumlah mereka, kefasihan mereka dan kerasnya permusuhan mereka hingga hari ini. Jadi inilah dia mukjizat yang unggul, paling unggul, yang Allah kekalkan ya sampai hari ini. Kita boleh lihat, kita boleh saksikan, kita boleh rasai, boleh baca. Ya, kita boleh ya bersama dengan Al-Quran itu untuk membuktikan bahawa benar apa yang disebut oleh Allah Ta'ala. Ya, untuk kita mengetahui betapa besarnya mukjizat yang satu ini. Ya, mukjizatnya yang paling agung Al-Quran ini apa? Iaitu dia adalah penyelamat daripada kesesatan. Sehingga Nabi SAW mewasiatkan kepada kita, taraktu fikum amrain dan tadillu ma tamassaktum bima kitaballah sunnat Nabi SAW. Ya, itu. Kamu tak akan sesat selama-lamanya. Ya, kerana apa? Nabi SAW telah tinggalkan pada kita dua perkara. Kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan Sunnah. Dua-duanya adalah wahyu Allah. Jadi untuk kita mengetahui tentang betapa benarnya Al-Quran ialah mukjizat yang terunggul, yang teruluk, tidak ada tandingannya, ya, dengan memasuki pintu apa? Apabila seseorang mempelajari tentang Al-Quran, pintu masuknya, salah satu pintunya adalah mempelajari tentang ulumul Quran. Maka di situ kita akan lihat betapa banyaknya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Jadi itu adalah bukti bahawa Al-Quran adalah mukjizat. Ya, kita belajar tentang ilmu i'rab Al-Quranul Karim, ilmu i'rab. Ilmu qiraah, tentang terhitung cara bacaannya. Ilmu nasih dan mansukh, iaitu ayat-ayat yang turun, yang nasih dinasahkan, kemudian yang mansukh, ya, ada mansukh dari sisi bacaan tapi tidak pada hukum, dan begitulah seterusnya. Ya, kita mempelajari tentang asbabun nuzul. Ada ayat-ayat yang Allah turunkan bersebab, ya, namun pelajarannya diambil daripada keumuman lafaz, bukan sebab yang khusus. Contoh, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita akan mempelajari tentang ilmu makkiyah dan madaniyah. Dan di situ para ulama kita akan menyebut berapa ayat yang dikategorikan sebagai ayat surah makkiyah, berapa pula madaniyah. Nikmat ni belajar ilmu ni, sangat nikmat. Ya, maknanya kita pintu dia sebelum membaca Al-Quran menjiwainya. Betapa manis dan lazatnya bila berinteraksi dengan Al-Quran, bila kita tahu ilmu ini. Ya, bila kita berinteraksi dengan ayat-ayat makkiyah, maka kita dapat gambaran apa yang terkandung dalam surah-surah makkiyah. Ya. Berapa banyak surah-surah makkiyah dalam Al-Quran? Ya, rumus senang nak ingat. Ambil ayat yang paling banyak dalam surah Al-Baqarah 286. 28 yang depan adalah jumlah surah-surah Madaniyah. 86 yang belakang jumlah surah-surah Makkiyah. Apa pelajaran daripada situ? Selama 13 tahun Nabi SAW menerima 86 surah Makkiyah, paling banyak. Selama 10 tahun Nabi SAW menerima 28 surah-surah Madaniyah. Kemudian di situ dipelajari lagi tentang perincian ciri-cirinya, apa mesej, tema yang terkandung pada surah-surah yang berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah. Nikmat mempelajari urusan ini. Kemudian kita mempelajari juga nanti, iaitu ilmu fadail Al-Quran, kelebihan Al-Quran. Sehingga para ulama menyusun hadis-hadis. Contoh 40 hadis tentang fadail Al-Quranul Karim.
Apa faedah orang yang berurusan dengan Al-Quran, mempelajarinya, mengajarinya? Cukup dengan satu hadis yang menjelaskan keutamaan Al-Quran, iaitu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu, kata Nabi SAW, adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quranul Karim. Itu profession yang unggul, nombor 1 ranking dia. Sebab apa? Mengajar manusia, iaitu mengakrabkan diri dengan kalam Allah. Ya, sebab Al-Quran adalah sebaik-baik zikir yang tidak ada tandingan, nombor 1 by ranking. Kemudian kita belajar tentang ilmu nuzul Al-Quran. Ayat diturun bila, di mana, waktu bila, ketika mana Nabi SAW terima, dalam musafir, dalam bermukim, musim sejuk, musim panas, siang, malam, di kota mana, siapa yang berada di sekitar Nabi SAW, macam-macam. Contoh surah Al-Jin tu, betul kan? Nabi SAW pesan pada salah seorang sahabat, ya, kamu garis ni, kamu jangan keluar dari sini. Menarik, ya. Kemudian ilmu gharib Al-Quran, ya, gharib, asing, ganjil, ya, ada ayat-ayat, perkataan-perkataan yang mana dijelaskan maksudnya, ya. Sehingga setiap cabang ilmu ini ditulis kitab yang tak terhitung banyaknya, khusus membicarakan tentang perkara itu. Kemudian ilmu tentang amsal Al-Quran, permisalan, perumpamaan, sehingga diambil ayat-ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang permisalan. Masalul ladzina humilut Taurah, contoh ayat-ayat tu yang ada bentuk permisalan, ya. Dunia ni ibarat apa, air hujan yang turun dan sebagainya. Semua ayat-ayat itu menjelaskan tentang values, tentang nilai. Apa lesson learn daripada ayat permisalan? Salah satu bentuk uslub yang sangat indah, yang memberi kesan, impact yang sangat dalam, untuk activate, touch our mind, our heart, supaya mengambil pelajaran. Permisalan ahli kitab itu, kitab ada seperti Lekul Kaldai yang bawa kitab, banyak kitab tapi tak bermanfaat. Ada Al-Quran tapi perangai macam juga orang Yahudi dan Nasara. Sama ada tak baca, langsung baca tak faham, baca faham tapi tak nak buat, bahkan mengingkari, bahkan bertentangan. Banyak. Itu satu pula ilmu tentang permisalan, perbandingan, analogi. Dalam ilmu kreativiti dia panggil association, associate. Bagi contoh tu untuk nak kaitkan dengan perkara ini. Dia cara bentuk yang halus, yang memiliki kaedah, apa dia panggil, yang dalam caranya, Masya Allah, highly impactful. Juga kita pelajari tentang ilmu majas dalam Al-Quran. Majas, ya, zohir. Zohirnya begini, tapi sebenarnya ada maksud di sebaliknya. Metafora dia panggil, majas, ya. Para ulama susun pula kitab tentang urusan ini, sebab ada perkataan-perkataan dalam Quran, ya, secara zohirnya seperti itu, tapi memiliki makna di sebaliknya. Juga kita mempelajari tentang Quran ini, ada ilmu dipanggil ilmu ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang jelas dan ayat-ayat yang terkandung padanya makna yang pelbagai, ya, ayat mutasyabihat. Apa contoh ayat mutasyabihat? Yang memiliki rahsia padanya yang tak dapat diketahui melainkan dengan jalan wahyu. Contoh pembuka surah tu, Nun, Kaf Ha Ya Ain Sad, Alif Lam Mim, apa lagi? Alif Lam Ra, ya, dan pelbagai lagi yang terdiri daripada 14 huruf hijaiyah itu, daripada sejumlah 28, ya, dan juga ayat-ayat lain, ya, ayat terang jelas, mutasyabih, muhkam, hukum, hakam jelas, perintah solat, berwudu, puasa dan pelbagai lagi lah. Juga tentang ilmu jadal Al-Quran. Tentang ilmu apa ni? Ya, ilmu tentang berhujah. Quran ajar bagaimana nak berhujah, nak berdalil. Ya, itu semuanya adalah untuk merangsang, mengaktivate
minda supaya berfikir secara berfakta, objektif, ya, logik dan pelbagai lagi. Itu datangnya ilmu tentang iaitu akal dan pemikiran. Nak guide akal ni, ya, supaya berfikir dengan cara yang benar. Kerana akal ni kalau tak diuruskan dengan benar, maka lahirlah akal-akal yang menyimpang. Seperti apa? Akal ahli kalam itu. Sehingga mereka tidak bersedia untuk menerima ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ya, kerana akal mereka itu letak di atas wahyu Allah. Sebab Al-Quran datang nak fine tune, calibrate akal ni. Ya, ikut aturan. Jangan buat aturan sendiri. Hal-hal ghaibiyat, akal tidak ada apa? Authority untuk override. Ya, akal tak boleh, ya, untuk mengakalkannya. Akal kena ada bantuan daripada mana? Hati nurani, iman. Ya, sebab akal hanya berfungsi sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera. Sebut warna hijau, maka mata bagi maklumat pada akal hijau tu seperti ini. Maka akal pun rakam, ya, dia save mana-mana, ya, penemuan, ya, dah ada dia punya reference tu dalam minda dia. Nanti bila dia jumpa warna macam tu, ini hijau bukan biru. Boleh faham? Contoh. Ya. Kemudian, ya, kita akan mempelajari juga tentang betapa besarnya mukjizat Al-Quran ini adalah tentang ilmu aqsam Al-Quran. Apa maknanya? Iaitu ayat-ayat qasam, iaitu ayat-ayat sumpah. Special pula. Ketika mana Allah bersumpah, selepasnya akan ada pelajaran berguna. Ya, ayat sumpah. Seperti dimulai dengan waw. Waw tu banyak masuk, waw aqtah. Ya, ini waw sumpah. Waw qasam. Wal 'asr. Wasyamsi wa duhaha. Wal fajr. Contoh. Ya, sehingga salah seorang ulama seperti Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang meninggal pada tahun 752 Hijrah, mengarang kitab khusus dan menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang memberikan gambaran tentang sumpah-sumpah itu. Tu Allah bersumpah. Ya, Allah bersumpah. Dan banyak lagi ayat-ayat. Dan kemuncaknya tentunya, kesimpulan daripada keseluruhannya adalah munculnya ilmu apa? Ilmu tafsir. Ilmu tafsir tu peranti dia tadi. Dan cukup yang dapat ditangkap dengan cepat. Mukjizat Al-Quran ini apa? Iaitu pertama, dimudahkan. Dimudah untuk dibaca dan dihafal. Walaupun orang yang menghafalnya itu bukan orang Arab. Walaupun dia tak faham langsung maksud-maksud yang dia baca, tapi dipermudahkan untuk dia baca dan menghafalnya tanpa kesalahan yang besar. Betul kan? Masya Allah. Seluruh penduduk muka bumi ini, ya, mereka diberikan kurniaan yang satu ini. Inilah istimewanya umat Islam. Ya. Boleh dibaca, kemudian boleh dihafal oleh jutaan manusia, ya, di pelbagai belahan dunia. Sebab itu dinyatakan bukti yang sangat mencengangkan. Ya, bahkan orang-orang Arab yang fasih, yang pakar dalam bahasa Arab pun terkasima. Ya, mereka itu dikejutkan dengan cabaran daripada Allah. Ya, kalau kamu kata Al-Quran ini adalah hasil rekayasa Nabi SAW, maka kamu buat. Ya, di beberapa ayat, ya, kumpul. Ya, paling maksima iaitu kumpul manusia dan jin. Kamu bincang, kamu discuss. Buat satu ayat saja. Buat 10 atau yang semisal. Sampai hari ini, sampai hari kiamat, tak akan ada yang mampu. Walaupun ada yang cuba meniru, tapi iramanya meniru surah-surah itu, bukan original. Bukan ori punya version. Ya, tiruan. Sebagaimana Musailamah buat suatu surah tentang katak. Huduh bunyi. Masya Allah. Jadi Allah menentang mereka, ya, manusia. Buatlah. Tak akan mampu. Kerana apa? Al-Quran adalah kalam Allah, bukan kalam manusia. Baik. Ya, sebab itu pelajaran berguna. Sungguh Allah telah muliakan kita sebagai umat Nabi SAW dengan Al-Quran. Ya. Sesiapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia automatik menjadi mulia. Cuba lihat rantaian Al-Quran. Al-Quran, ya, datang daripada Allah Ta'ala. Yang membawa Al-Quran itu, yang menyampaikan pada Nabi SAW nanti siapa?
Jibril alaihissalam, malaikat yang paling istimewa. Malaikat paling istimewa sebab apa? Istimewa Quran. Allah amanahkan pada Jibril alaihissalam untuk menurunkannya, membawa daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia kepada Nabi SAW secara beransur-ansur. Dan Quran itu pula diturunkan permulaannya pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu menjadi mulia. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Turun pada bulan Ramadan, ya, pada malam Al-Qadar, maka malam itu menjadi sangat mulia, sehingga beribadah padanya setara dengan 1000 bulan, 83 tahun, beberapa bulan, 4 bulan. Kemudian, ya, dia turun, ya, kepada Rasul, iaitu Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjadi Rasul yang paling mulia di antara seluruh Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam. Dan turun dalam bahasa Arab. Maka bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia di atas muka bumi. Sampai bila-bila? Sampai hari kiamat. Kerana bahasa yang diturunkan itulah bahasa yang memiliki kesempurnaan bahasa berbanding dengan seluruh bahasa yang Allah kurniakan pada umat manusia di atas muka bumi. Tak boleh cabar bahasa Arab. Betul kan? Dari pelbagai sisi. Kemudian turun pula kepada bangsa Arab. Maka mulia orang Arab. Mulia mereka itu. Kenapa? Diidhafah, dinisbahkan Al-Quran itu pada mereka bahasanya. Maka automatik mereka menjadi mulia. Dan Rasul pula yang dipilih di kalangan yang untuk menerima Al-Quran ini siapa? Nabi SAW, orang Arab. Daripada keturunan yang paling mulia. Kita kenapa boleh jadi mulia? Iaitu jauh dekatnya dengan Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, makin dekat, maka makin mulia kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu Allah mengangkat darjat dan merendahkan darjat, ya, seseorang di antara kita ni, iaitu bergantung, berdasarkan sejauh mana dekat jauhnya kita dengan Al-Quranul Karim. Sebab itu sebagai langkahnya, ya, untuk meraih ketinggian darjat di sisi Allah, maka hendaklah di rumah kita memiliki Al-Quranul Karim, Al-Quran yang terjemahan, dan Al-Quran tafsiran. Dah banyak pelbagai kitab, ya, buat koleksi yang pelbagai kitab tafsir, ya, hasil karangan ulama Nusantara kita ada, seperti Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka rahimallahu ta'ala, ya, dan kitab-kitab lain. Kemudian kitab-kitab terjemahan, ya, banyak. Untuk kita mengisi masa kita dengan membaca penafsiran dan huraian, maka akan lebih terbukalah, ya, ilmu-ilmu yang terkait tentang Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung, the ultimate miracles, ya, iaitu kemuncak mukjizat, ya, yang mengungguli seluruh mukjizat-mukjizat daripada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Mulianya umat Islam, umat Nabi SAW. Maka beruntunglah kita kerana Allah muliakan kita dengan Al-Quranul Karim. Namun sayangnya, realitinya majoriti umat Islam mengabaikan Al-Quran, mensia-siakan Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai hudan linnas. Padahal Allah sebut dah di awal surah Al-Baqarah, ya, iaitu zalikal kitabu la raiba fihi hudan linnas. Tadi ayat tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, sebagaimana yang telah kita sebut sebelum ini, Nabi SAW mengadu kepada Allah Ta'ala dalam proses turunnya wahyu, dibacakan, disampaikan pada kaumnya, mengajak mereka mengimani Al-Quranul Karim. Tapi apa yang berlaku? Majoriti penduduk Mekah tak peduli, ya, main-main, buat uluk-uluk. Quran turun disampaikan kepada mereka, mereka bising, mereka tak beri perhatian, tutup telinga, tak nak dengar, tak nak pandang, ya, mencebik-cebik. Lalu Allah turunkan ayat Quran menggambarkan situasi itu. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana
mahjura. Maka berkatalah Rasul dan Nabi SAW. Nabi SAW mengadu pada Allah Ta'ala. Itulah sifat seorang mukmin yang dekat dengan Allah. Apa saja masalah yang dia hadapi, kecil atau besar, mengadu langsung kepada Allah, tak mengadu pada makhluk. Itulah tauhid yang sejati. Ya Rabbi, wahai Tuhan, sesungguhnya kau mengaku ini, menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tak diacuhkan, yang tak diendahkan. Ayat ini khusus kepada orang kafir musyrikin. Tapi kita belajar dalam ilmu tafsir tadi, ya, al-ibratu bi umubil lafzi la bi khususis sabab. Berlaku juga untuk kita, sesiapa saja. Ya, di kalangan orang yang mengaku muslim, beriman, ya, mereka akan kena ancaman tadi, pengaduan Nabi SAW. Ada Al-Quran, tapi tak dipedulikan. Ada Al-Quran, ya, tak dijadikan dan tak diambil faedah daripadanya. Inilah suatu perkara yang sangat disesalkan. Umat Islam menjadikan Al-Quran hanya sebagai simbol-simbol sempena-sempena. Ya. Dibuat pertandingan, itu besar pada mereka. Ya, pertandingan-pertandingan. Tapi sedikit usaha untuk menyedarkan umat Islam agar jadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup. Faham, read with understanding, and then you live with it. Itu yang paling utama. Ya, dan ini tentunya perlu dimulakan dan diwujudkan dalam setiap rumah tangga. Kedua orang tua dalam mendidik anak-anak mereka agar membaca Al-Quran dengan pemahaman. Ya, kalau boleh, ajar mereka, guide mereka macam mana nak mengambil faedah daripada setiap ayat yang dibaca. Belajar, kena ada kaedah bagaimana nak berinteraksi dan mengambil manfaat daripada Al-Quran. Betul kan? Sebab setiap ayat yang kita baca, padanya ada action plan yang perlu kita buat. Setiap ayat ada pelan tindakan, ada arahan, tersirat padanya perintah. Contoh, mula-mula baca Quran macam apa dulu? Isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, isti'azah, aku mohon perlindungan daripada kejahatan syaitan yang direjam. Dengan siapa kita mohon perlindungan ni? Allah. Maknanya ini apa? Menegaskan tentang kewajipan selama-lamanya mentauhidkan Allah dari sisi memohon pertolongan. Mafhumnya apa? Jangan sekali-kali minta pada makhluk yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan. Boleh faham? Ada makhluk boleh melindungi kita daripada kejahatan syaitan? Ada tak? Boleh minta tak pada syekh? Wahai syekh, wahai pemilik kubur, wahai wali, tolong, ya, lindungi aku daripada kejahatan syaitan. Boleh atau tidak? Tak boleh. Makhluk boleh dia defend kita daripada kejahatan syaitan? Tak boleh. Yang boleh defend kita siapa? Allah Ta'ala. Itulah lain waktu kuliah. Nampak? Bila dia faham tu, maka dia akan minta hanya pada Allah. Dan dia telah merealisasikan ayat-ayat yang akan datang nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dia susuli dengan isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bermaksud aku mohon tolong padamu ya Allah, nak memulakan satu pekerjaan ini. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Jadi memberikan konotasi dalam segala perbuatan kita awali bukan dengan kekuatan kita, kepandaian, kebijaksanaan, ya, kecerdasan, kekuatan, tak. Tapi kita mulakan sesuatu itu dengan berharap agar Allah bantu, Allah tolong, Allah izinkan. Kerana kita tahu maksud daripada ayat ini adalah la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila kita mula pula alhamdulillahirabbil alamin, apa pelan tindakan? Puji itu hanya layak untuk Allah, tidak untuk makhluk. Wajib kita sebagai tanda syukur pada Allah atas nikmat yang tak terhitung. Allah perintah kita mulakan dengan syukur, bukan dengan sabar. Kenapa? Kenapa didahului syukur baru datang sabar? Sebab Allah bagi kita nikmat dulu sebelum Allah datangkan ujian. Betul kan? Kita lahir itu kan nikmat. Lahir kita ke dunia, hidup sampai saat sekarang. Kemudian Allah tak biarkan kita bersendirian. Allah bagi pelbagai nikmat. Maka kita hendaklah mensyukuri. Dan nikmat yang paling agung apa?
Allah bagi kita kehidupan sampai saat ini. Kemudian Allah bagi kita agama. Kemudian Allah bagi kita istiqamah. Kemudian Allah bagi kita kesungguhan. Macam-macam Allah bagi. Sesekali saja Allah datangkan ujian. Tu ayat mula-mula Alhamdulillah Rabbil. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ingat semula penegasan. Betapa pengasih dan penyayang. Relate dengan ayat tadi. Nikmat tu Allah bagi. Jangankan kamu orang yang beriman. Jangan kamu ahli yang taat, ahli maksiat, orang kafir pun Allah beri. Jangankan kamu wahai manusia, seluruh makhluk ciptaan Allah Ta'ala ni semua Allah bagi nikmat. Cukup tak kat tu? Nikmat tak bila kita faham konsep-konsep itu? Setiap ayat itu ada pelantinan. Ada. Ada arahan di sebaliknya. Masya Allah. Itulah dia bila kita faham cara-cara berinteraksi, cara-cara memahami ayat Quran, cara-cara mentadaburi ayat Quran. Sebab ayat Quran itu semuanya padanya ada pelantinan. Sebab itu makin dalamnya kita memahami, makin dalamnya kita mentadaburinya, maka Allah akan buka pintu-pintu ilmu untuk kita. Sebab itu Al-Quran ini tak pernah berhenti penafsiran oleh para ulama. Sebab itu sesiapa sahaja. Sebab Al-Quran ini adalah milik setiap orang. Accessible. Ya. Untuk siapa saja. Ya, tak perlu ada izin kebenaran daripada para ulama dan sebagainya. Sebab itu Allah menyebutkan Al-Quran itu Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan. Mudah untuk difahami. Ya, mudah. Boleh baca. Tak faham bahasa Arab pun tak apa. Tapi ada terjemahan. Ya, terjemahannya itu kita faham. Ya, tentunya ya, at least kena ada basic. Ya, Al-Quranul Karim tentang ilmu-ilmu contoh kita sebut tadi. Jadi Allah telah mudahkan Al-Quran ini, ya, sebagaimana ya kita bagi contoh tadi, iaitu dia boleh dihafal, ya, walaupun tak faham, boleh dihafal dan tepat pula hafalannya dengan bacaan-bacaannya yang ya sangat indah, ya, dilagukan dan pelbagai lagi. Baik, cukup setakat itu. Seterusnya, adapun mukjizat-mukjizat selainnya, maka tidak mungkin dapat dibatasi selamanya. Kerana hal itu banyak sekali, tak terhitung, terperbaharui dan dapat bertambah berdasarkan kajian masing-masing. Yang kita akan dapat jika dibuat perincian, maka kita akan temui tak terhitung banyaknya mukjizat Nabi SAW. Ya, cukuplah mukjizat tentang perkhabaran Nabi SAW, peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku, iaitu hal yang terkait tentang urusan tanda-tanda kiamat. Ya, tanda kiamat yang telah berlaku dan tak akan berlaku lagi. Tanda kiamat yang sedang berlaku, yang telah berlaku dan terus berlaku sampai hari ini. Tanda kiamat yang belum berlaku, tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Semuanya proven, terbukti apa yang disebut oleh Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW telah wafat 1400 lebih lah. Tapi apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW tak ada satu pun yang meleset. Semuanya berlaku. Contoh dalam hadis disebut akan sampai masanya orang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bertaharah. Cuba tengok zaman kita, ya, buka air punya banyak, lama-lama pula tu, habis air bertaharah. Ya, dalam berwuduk, cuba tengok, punya kuat buka air, ya, lama pula tu. Dalam berdoa punya panjang, kuat suaranya, berlagu-lagu, diramakan, ya, sama menangis, ya, dan beramai-ramai pula. Tu tanda ni, ya, menyelisihi apa yang Quran perintahkan, bentuk berdoa bagaimana, dan menyelisihi contoh Nabi SAW dalam berdoa kepada Allah. Ya, berdoa tu salah satu ciri khasnya adalah merendahkan diri. Rendah suaranya. Kalau dah kuat, Kuat, terpekik terlulu. Ya, Allah itu maha mendengar. Kena ada adab yang tinggi. Ajaib. Dan doa itu adalah permohonan individu. Setiap orang memiliki permohonan yang berbeza-beza. Jadi akhirnya orang jadi malas berdoa. Sebab ada ketua, ikut saja. Bahkan yang lebih parah, tak tahu apa yang imam tu berdoa. Sebab itu doa itu adalah masing-masing. Doa iaitu sama-sama berdoa, bukan doa bersama-sama. Ya,
Sama-sama berdoa. Engkau nak apa? Kau minta lah pada Allah. Kenapa nak suruh tu imam tu yang minta untuk kamu? Dia pun tak tahu apa keperluan kamu. Boleh faham? By logical thinking pun dah tertolak kaedah itu. Ya, kita macam-macam keperluan dengan Allah yang berbeza. Ya, nak minta disembuhkan sakit. Ya, nak minta anak sekian itu ini. Nak minta itu, nak minta ini. Ya, Masya Allah. Ni dia pukarkan semua sekali sama. Ya, cannot be. Not meet our purpose, our own requirement. Itu sebut belum dalil lagi. Tapi begitulah manusia suka menyelisihi dengan mengunggulkan akal berbanding dengan nakal. Itulah ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Orang-orang yang memiliki ciri khas menuruti hawa nafsu, bukannya mengikuti wahyu. Sebab tu agama ni kaedahnya adalah ikut wahyu, bukan ikut nafsu. Itulah penyebabnya berlakunya pemisahan, pertentangan yang tajam di antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah, ahlus sunnah dan ahlul ahwa. Boleh faham? Tu. Bagaimana boleh berlaku begini? Tadi jauh dekat dia dengan Quran, jauh dekat dia dengan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang pegang teguh dua itu, selamatlah dia. Ya, nak keluar daripada pelbagai fitnah syubhat ni senang je. Bertikai dalam satu urusan, tengok pada Nabi SAW, balik pada Nabi SAW. Nabi SAW buat tak? Tak buat. Yang ni Nabi SAW buat tak? Buat. Habis, kenapa kau tak buat? Mudah. Sebab apa? Mengunggulkan wahyu, bukan akal, bukan hawa nafsu. Akal dan hawa nafsu tu mesti ikut wahyu. Tapi sekarang akal dan hawa nafsu itu yang menjadi ikutan, bukan wahyu. Maka selama-lamanya umat akan berpecah. Ya. Jadi slogan mengatakan jangan bincang bab-bab ini mewujudkan perpecahan. Dan itu adalah ucapan yang batil. Perpecahan pasti akan berlaku. Dia adalah sunnah kauniyah. Tapi yang Allah inginkan adalah iaitu perkara sunnah syar'iyah. Wajib kalau kamu nak bersatu, iaitu di atas al-haq. Ya, selama mana kamu tidak bersatu di atas al-haq, kamu akan bercerai-berai. Kenapa? Kamu letak kepada kebatilan. Bagaimana kebatilan dapat bersatu bersama, berjalan beriringan dengan kebenaran? Yang hak dan yang batil tak akan bersatu. Tauhid dan syirik selama-lamanya tak akan bersatu. Sunnah dan bid'ah selama-lamanya tak akan bersatu. Bawalah slogan apa pun untuk mempersatukan, dia tak akan bersatu. Mustahil. Impossible. You cannot turn impossible to possible. Impossible forever. Dan perpecahan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Tak akan bergabung dia, kebenaran dan kebatilan. Kalau nak kembali bersatu, maka kembalilah kepada wahyu. Sebab itu Allah ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I'tisam kamu, berpegang teguh, ya, dengan tali Allah. Tali Allah tu apa? Wahyu. Wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ya, jangan kamu selisihi wahyu tadi. Kalau kamu selisihi dia, kamu pasti akan bercerai-berai. Ya, maka jalan keluarnya kembali semula. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ya, kamu bertikai, berselisih, berbeza pandangan, kamu rujuk semula kepada Allah dan Rasul. Kitabullah wa sunnah. Baik, seterusnya. Akan tetapi saya, kata Imam Nawawi rahimahullah, akan menyebutkan contoh-contoh darinya. Seperti bulan terbelah. Bulan terbelah ni, ya, mukjizat yang menakjubkan. Betapa istimewanya orang Arab, orang kafir musyrikin itu. Depan mata boleh tengok bulan tu terbelah. Ya, satu di sisi sini, satu di sisi sana. Ya, namun dia tetap juga degil. Dah tengok bulan terbelah, dia tuduh pula Nabi SAW itu ahli sihir. Padahal ahli sihir tak akan mampu nak buat perkara itu. Ya, Allah sebut dalam surah Al-Qamar ayat 1 lagi. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Tapi bila Nabi SAW tunjukkan mukjizat itu, orang kafir itu dia kata apa? Ya, dia telah menyihir kita. Maka sungguhnya dia tidak boleh menyihir semua orang. Alasan. Sebab itu, jangan terjatuh dalam kelompok orang yang mendatangkan alasan.
setelah kebenaran hujah tegak tak terbantahkan. Jangan datang dengan pelbagai akal-akalan kamu yang penuh dengan syubhat yang tak dapat dipertahankan. Itulah ahlul ahwa wa ahlul bidah. Bahaya tak mereka ni? Sangat berbahaya. Jangan jadi seperti orang kafir musyrikin. Ya. Jadi kita tak heran kalau ada orang yang menolak, kerana itu adalah sunnatullah. Walaupun mereka mengaku mereka Islam, mengaku mereka alim, ya, datang pelbagai hujah, menolak. Allah istiwa alal arsh dengan zatnya. Tak. Kalau begitu kita telah menjisimkan Allah. Ni akal ahli kalam, rosak akalnya. Padahal Allah sendiri yang menjelaskan dirinya. Kamu tu siapa nak menafikan, nak menolak? Kerana neraca akal dia tu letakkan Allah. Dia tu adalah musyabbihah asalnya. Kalau tidak, dia tak akan ada fikiran, idea dia macam tu. Betul kan? Dia membayangkan Allah tu macam dia duduk. Dia fikir begitu. Padahal Al-Quran tak pun membicarakan urusan itu. Ya. Sebab itu kata Nabi SAW, kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, minallahi risalah wa ala rasul al-bala wa alaina at-taslim. Akal kamu tu kena tunduk. Men sana kopor sana, al-aqlus salim fil jismil salim. Tu kena pegang. Tapi yang sebut bukan hadis, tu kata-kata mutiara je. Akal sihat duduk dalam badan yang sihat. Dan akal itu nak mengekalkan kesihatan dia mesti ikut aturan wahyu. Sebab itu beruntung menjadi ahli sunnah yang sami'na wa ata'na. Ya, bukan sami'na wa bahasna. Ya. Apa saja perkhabaran daripada Allah, imani. Imani, dan itulah perintah dalam Quran. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Tak terhitunglah banyak ayat seperti itu. Baik. Ya, air memancar dari jari-jarinya, dia terkenal lah. Dia memperbanyak air, makanan, ya, makanan bertasbih dan seterusnya. Nanti kita akan sambung. Ya. Ada yang akan kita syarahkan secara sepintas ringkas, ada yang kita akan lalu saja. Sebab kalau hurai satu-satu contoh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ni beserta dalil tak terhitung banyaknya. Jadi apa yang dipaparkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab mujizat, contoh-contoh yang tak terhitung banyaknya ni, kita kena cross reference pada kitab lain untuk mendapat perincian. Ya, untuk mendapat perincian tentang mukjizat Nabi SAW ini dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Semisal tadi, ya, dan juga kitab-kitab lain. Dan pastikan buku yang kita beli, yang kita rujuk, ya, buku tersebut adalah otentik. Dan senarai-senarai mukjizat yang disebut di dalamnya hendaklah berdasarkan hadis ataupun Quran yang sahih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, masih panjang perbahasan tentang mukjizat ini, ya, yang merangkumi pelbagai urusan. Hatta mukjizat itu terkait tentang alam sekitar, haiwan, pohon-pohon, air dan sebagainya. Masya Allah. Istimewanya Nabi SAW, kebanggaan bagi umat yang menyintainya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.